Assalamualaikum murid-murid dan selamat pagi. Apa khabar? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat. Baiklah, pada minggu ini kamu akan mengikuti kelas Bahasa Melayu tahun 5. Jadi pada minggu ini kamu akan menggunakan modul yang telah disediakan, iaitu untuk minggu yang ke-5. Baiklah murid-murid, tajuk tata bahasa yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah kata hubung. Apa itu kata hubung? Kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua ayat tunggal atau lebih. Kata hubung terbahagi kepada kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Baiklah murid-murid, kalau kita lihat di sini, ini merupakan kata hubung gabungan. Contoh kata hubung gabungan seperti serta, kecuali, dan, sambil, tetapi, malahan, atau lalu. Ya, jadi ini merupakan kata hubung gabungan. Ya, contohnya Ali atau Abu yang diberi peluang untuk mengikuti pertandingan itu. Contoh ya, itu kata hubung gabungan. Seterusnya murid-murid, kita pergi kepada kata hubung yang kedua, iaitu kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan terdiri daripada 3. Yang pertama, kata hubung pancangan keterangan. Contoh, agar, apabila, jika, hingga dan sebagainya. Seperti yang telah cikgu nyatakan di sini. Ini merupakan kata hubung pancangan keterangan. Ya. Baik, kita tengok ataupun kita lihat pula kepada kata hubung pancangan yang kedua. Kata hubung pancangan yang kedua hanya ada 2, iaitu kata hubung pancangan komplement, iaitu bahawa dan untuk. Ya, bahawa dan untuk merupakan kata hubung pancangan komplement. Baik, yang ketiga, kata hubung pancangan relatif, iaitu hanya satu saja yang. Contoh ayat yang menggunakan kata hubung pancangan relatif, dia boleh mula di awal ayat. Contoh, yang memakai baju berwarna merah itu kakak saya. Jadi boleh mula dengan penggunaan kata hubung pancangan relatif yang. Baik, ini merupakan kata hubung Ya, ingat ya, kata hubung ada 2, kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Baik, kemahiran tata bahasa yang kedua pula, seterusnya kita pergi pula kepada kemahiran menggunakan kata sendi nama. Apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Kata sendi nama juga merangkaikan frasa nama di belakangnya dengan kata atau frasa yang lain. Baik, di sini terdapat banyak contoh kata sendi nama. Nah, ini merupakan kata sendi nama. Misalnya, dengan, dari, daripada, antara, kepada, demi, bagi dan lain-lain lagi. Kalau kita lihat di sini banyak penggunaan kata sendi nama. Baik, cikgu bagi contoh di sini. Penggunaan kata sendi nama dari. Baik, kata sendi nama dari digunakan, kalau kita ingat semula, kita guna formula ATM. Arah, tempat, masa. Contoh cikgu buat ayat.
Adik bertolak dari rumah. Rumah merupakan tempat. Ya, jadi kita guna dari. Baik, manakala daripada, kita ingat daripada, kita guna untuk perbandingan, asal kejadian, orang dan sebagainya. Itu cikgu bagi contoh ya, sebahagian. Baik, cikgu bagi ayat di sini. Saya menerima surat daripada kakak. Kakak merupakan orang. Jadi kita guna daripada. Baik, ini merupakan sebahagian contoh penggunaan kata sendi nama. Macam tadi cikgu bagi contoh dari dan daripada. Baik, selepas ini kita akan belajar pula tentang penggunaan kata nafi. Kata nafi terbahagi kepada dua, iaitu bukan dan tidak. Jadi, murid boleh tonton video yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar tentang kata nafi. Kata nafi digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Terdapat dua bentuk kata nafi, iaitu bukan dan juga tidak. Kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama. Manakala kata nafi tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif. Mari kita lihat contoh ayat. Ini bukan baju saya. Baik, baju saya ialah frasa nama. Kedua, surat ini bukan daripada kakak saya. Baik, frasa daripada kakak saya ialah frasa sendi nama. Yang ketiga, kasut itu tidak berapa mahal. Baik, frasa berapa mahal ialah frasa adjektif. Kemudian, Ali tidak menyiapkan kerjanya lagi. Baik, jika kamu lihat ini ialah satu perbuatan. Bermaksud ianya ialah frasa kerja. Mari kita cuba menjawab 10 latihan yang diberikan. Sebelum itu, Mak ingin ingatkan kembali. Kata nafi bukan mestilah diikuti dengan frasa nama ataupun frasa sendi nama. Dan kata nafi tidak mestilah diikuti dengan frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kita lihat satu persatu. Ayat pertama. Seorang pengakap. Seorang pengakap ialah frasa nama. Frasa nama manusia. Nombor dua, suka. Suka ialah kata adjektif perasaan. Nombor tiga, jauh. Jauh juga ialah kata adjektif jarak. Nombor empat, benar. Benar lawannya salah. Kata adjektif juga. Baik, nombor 5, telefon bimbit. Telefon bimbit ialah kata nama benda, kata nama am. Jadi, menjadikan ayat ini ialah frasa nama. Nombor 6, seperti. Seperti ialah frasa sendi nama. Oleh juga frasa sendi nama ataupun kata sendi nama. Besar lawannya kecil, iaitu kata adjektif ukuran. Nombor 9, untuk. Untuk ialah kata sendi nama. Manakala menyiram, satu perbuatan, itu kata kerja ataupun frasa kerja. Baik, sekarang kita akan cuba meletakkan jawapan di dalam 10 ayat ini. Kita mulakan dengan nombor 1. Gopal bukan seorang pengakap. Nombor 2. Adik tidak suka minum air kopi. Nombor 3. Rumahnya tidak berapa jauh dari sini. Nombor 4. Tidak benar apa yang dikatakannya tadi. Nombor 5. Yang saya pegang ini bukan telefon bimbit saya. Nombor 6. Kelakuan Aminah bukan seperti kakaknya. Nombor 7. Novel ini bukan oleh Shahnun Ahmad. Nombor 8. Ikan yang ditangkapnya tidak besar. Nombor 9. Hadiah ini bukan untuk saudara. Nombor 10. Ibu
tidak menyiram pokok lagi. Baik, mudah bukan? Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Baiklah murid-murid, setelah murid-murid menonton video kata nafi, sekarang kita pergi pula kepada penggunaan kata bilangan. Baik, apa kata bilangan? Kata bilangan ialah perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Kata bilangan terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu tentu. Yang maksud tentu ni yang dah tetap, yang sudah tetap. Contoh 1, 5, 100. Manakala untuk tak tentu, merujuk kepada benda yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Contoh, beberapa, semua, segala. Contoh cikgu bagi ayatnya, beberapa orang pemuda sahaja hadir ke majlis itu. Jadi beberapa, kita tidak tahu sama ada 1, 2 atau sebagainya. Baik, kata bilangan pecahan merujuk setengah, suku, sepertiga, ya, setengah, ya. Baik, manakala untuk kata bilangan pisahan seperti setiap, masing-masing, tiap-tiap. Contoh cikgu bagi ayat, murid-murid menyiapkan kerja rumah masing-masing. Baik, himpunan maksudnya dihimpunkan, ya, merujuk banyak. Contoh ribuan, kedua-dua, berhari-hari. Contoh ribuan penonton, ribuan penyokong. Ya, itu merupakan kata bilangan. Baiklah, setelah murid menonton video tentang penggunaan kata nafi, sekarang kita pergi pula kepada latihan bahagian B. Baik, latihan bahagian B hari ini bertemakan tentang amalan menjaga kebersihan diri. Jadi, sebelum kita buat latihan bahagian B, murid-murid perlu kenal pasti apa maklumat yang diberi, apa stimulus yang diberi. Baik, kalau kita lihat di sini, kita baca soalan. Berdasarkan gambar-gambar di bawah, tulis ulasan amalan menjaga kebersihan diri dalam bentuk perenggan. Jadi, kita lihat ya, bentuk stimulus yang diberi dalam bentuk, kalau di sini dalam bentuk gambar. Ya, ada 4 gambar, ya. Kemudian, apa tugasan kita? Apa maklumat yang diberi? Maklumat yang diberi dalam bentuk amalan menjaga kebersihan diri. Baik. Jadi, kita dah dapat idea ni untuk menulis bahagian pendahuluan. Jadi, murid-murid boleh buat untuk pendahuluan. Gambar-gambar berikut menunjukkan tentang amalan menjaga kebersihan diri. Ayat pertama. Ayat yang kedua, terdapat beberapa maklumat tentang amalan menjaga kebersihan diri. Baik, itu sudah cukup untuk murid-murid buat sebagai pendahuluan. Ataupun murid nak buat ayat sendiri pun boleh. Tapi murid-murid perlu buat tentang amalan menjaga kebersihan diri sebagai pendahuluan. Baik, itu untuk pendahuluan. Baik, apabila kita nak buat pendahuluan, kita tengok pula ataupun kita lihat pula maklumat tersirat. Maklumat tersirat ke maklumat tersurat? Jadi, yang paling penting kita tengok maklumat tersurat dulu. Maklumat tersurat maksudnya maklumat yang telah ada, yang ada pada soalan. Baik, jadi maklumat tersurat, kalau kita lihat di sini, mandi 2 kali sehari. Maklumat tersurat. Maklumat tersirat yang kita fikir. Sebab, mengapa? Contoh. Baik, mengapa kita mandi 2 kali sehari? Murid-murid boleh bagi contoh. Mandi 2 kali sehari supaya badan menjadi lebih segar. Ya? Ataupun yang kedua pula kita lihat, menggosok gigi. Baik, mengapa kita menggosok gigi? Ya? Bila kita gosok gigi? Bagi sebab. Menggosok gigi supaya mulut berbau wangi atau harum. Ya? Baik, maklumat tersurat yang ketiga, memotong kuku.
Baik, kita bagi sebab dia. Mengapa memotong kuku? Supaya kotoran ataupun sisa-sisa makanan yang dimakan tidak melekat pada kuku. Baik, yang terakhir, maklumat tersurat yang terakhir. Mencuci tangan dengan sabun. Kita lihat pula kenapa, bagi keterangan dia, bagi sebab dia. Kita boleh buat. Mencuci tangan dengan sabun, terutama selepas menggunakan tandas. Ya, jadi murid-murid telah berjaya mengeluarkan idea tersirat. Baik, setelah berjaya mengeluarkan idea tersirat, murid-murid boleh tulis dalam bentuk perenggan untuk perenggan kedua. Jadi bila kita pergi kepada perenggan yang kedua, murid-murid mulakan dengan penanda wacana. Ingat semula penanda wacana asda. Asda, contoh, antaranya, seterusnya, selain itu, di samping itu, akhir sekali. Baik, contoh cikgu bagi ya. Antaranya, kita perlu mandi 2 kali sehari. Mengapa? Untuk memastikan badan segar dan berbau wangi, berbau harum. Itu contoh. Jadi untuk idea tersurat yang lain dan tersirat yang lain, murid-murid boleh masukkan untuk perenggan yang kedua sehingga selesai. Sampai akhir sekali. Baik, jadi apabila selesai membuat untuk perenggan yang kedua, murid-murid buat penutup. Bila untuk nak buat penutup, murid-murid perlu mulakan dengan kesimpulan ataupun konklusi. Kesimpulannya, contoh ya, kesimpulannya siapa? Kita perlulah mengamalkan amalan menjaga kebersihan diri. Itu ayat yang pertama. Hal ini demikian kerana apa? Bagi sebab. Amalan menjaga kebersihan diri merupakan apa? Ya, badan yang sihat. Menjamin kesejahteraan dalam hidup. Boleh juga dimasukkan. Jadi murid masukkan yang sesuai sebagai penutup. Baik. Jadi di sini juga cikgu sediakan beberapa lagi idea tersirat selain yang telah cikgu sebutkan tadi. Jadi murid-murid boleh pilih idea yang tersirat dan buat ulasan yang lengkap untuk latihan pada hari ini. Jadi, untuk penerangan tata bahasa, kemahiran tata bahasa yang telah cikgu terangkan tadi juga, murid-murid boleh jadikan sebagai panduan untuk menjawab soalan yang terdapat dalam modul untuk minggu kelima. Baik, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.